Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey. Pertama kalinya saya kena mohon maaf sebab saya tak ada buat update sangat hari ni dekat Telegram Game Borak Saham sebab saya kena ke hospital. So beberapa hari ni saya rasa dalam minggu ni mungkin beberapa kali je yang saya betul-betul aktif dekat Telegram Game Borak Saham tu. Okay, InsyaAllah lah nanti kalau saya steady je ni, saya akan cuba lebih banyak update lah. Alright. Okay, untuk hari ni 14 Julai, hari Khamis. So kita nak tengok sikit keadaan market dan predik untuk esok counter apa yang mungkin akan gerak. Alright, Mtronic lah paling menarik hari ni sebab naik lebih pada 200%. Lebih daripada 200%. Anak dia lah. Ni tengok sebab Warren dia melepasi mother share kenaikan yang melampau-lampau tadi. Tapi masa nak tutup tu dia dah turun lah. Dah drop. Siapa yang kejar. Okay. Tengok 295 sen tadi dia naik sampai dekat 40 sen. Opening 3 sen a piece. Okay. Closing. Okay, semalam dia tutup 11.5 sen. Okay, dia open tadi 11.5 sen. Kalau tak silap nanti kita tengok balik. Lepas tu dia naik yang paling tinggi 39.5 sen. Lepas tu tutup 21.5 sen. Maksudnya kan siapa yang kejar kat sini dah sangkut dekat puncak. Sebab tu jangan kejar. Saya pun masuk juga Mtronic tapi mau dia, tapi saya ambil satu bit saja nak merasa tumpang. Untuk market macam sekarang saya tak berani tau. Secara jujurnya saya tak berani. Saya hanya ambil 1, 2, 3 bit macam tu. 1, 2, 3 bit lari. Asalkan untung saya ambil. Saya tak ada hold counter mana-mana. Kalau ikutkan saya punya portfolio clear kosong. Hanya untuk saya intraday dengan SMTM ataupun ambil peluang lah macam ni lah. Semua orang duk kencam Mtronic ni, saya tumpang lah masuk satu bit. At least merasa lah untung walaupun sikit, tapi at least kita merasa untung. Sebab kalau nak swing bukannya tak boleh, cumanya risiko tinggi. Keadaan market kejap junam sampai nanti kita tengok sikit. Tengok kat sini lah. Berusaha dia punya junam-junam ni macam ni nak swing. Saya tak berani. Tapi bukan kata tak boleh naik. Ada je counter yang MGRC depa tu swing elok je, naik 18% seminggu swing 18%, 80 sen pergi dekat RM1. Elok je. Ada yang mampu swing tapi dia kena hati kental lah. Kalau yang gabra-gabra suka cepat panik, rasa mula rasa nak jual apa semua benda lah tu. Macam cut loss cepat sangat pun masalah juga. Tak cut loss langsung lagi teruk lah. Okay, kalau kata kita drop contoh counter apa-apa lah, kita ambil counter pula. Kita pergi balik Julai today. Okay, counter apa ni counter semuanya dah elok. Kita bagi contoh lah. Kalau macam ni dia tak apa nak buruk, kita kena tunjuk counter yang buruk sikit. Gini macam ni kan. Kalau ikutkan candle pun dia dah tunjukkan satu doji ke atas kan. Dia dah start mengecil ke atas. Lepas tu dia bagi pula confirmation the next day dia bearish. Okay, counter bearish yang bulat ni makan yang bullish sebelum. So kita expect dia akan turun. Tapi kita buat teknik harapan, kita tak keluar. Teknik harapan walaupun dekat sini kan, the next day bila buka pun harga lagi bawah daripada harga sebelum. Tak keluar juga dah sampai ke bawah tanah ni. Itu contoh kalau guna teknik harapan tak cut loss. Lagi teruk. Dah lah kita punya indeks tak cantik. Masa kita buat main-main tak mau cut loss, tak ada stop loss lah. Tak ada stop loss sebab kita kan kalau masuk je mana-mana counter terus buat EP harga berapa kita masuk lah, tak kisahlah kalau 20 sen. Okay, stop loss kita dekat 175.
17.5 sen. Contoh TP tu tak ada masalah lah. TP kalau kita kata kita ride selagi mana dia traffic light, contoh ni kan, merah kuning hijau ni beratur elok. Ni merah kuning hijau, bukan yang luar ni Yang luar ni adalah Bollinger Band. Yang hijau ni, merah kuning hijau ni, selagi dia buat mendongak ke atas, teratur susunan dia, kita nak swing okey je. Tak ada masalah. Nak dekat mana nak TP. Tapi yang ni memang masalah. Kalau tak pandai nak keluar. Stop loss. Kalau tak jadi. Dekat mana kita nak keluar. Yang ni paling penting, dan kenapa ramai gagal, sebab dia tak ada stop loss. Dia guna teknik harapan. Kalau jatuh dia sayang nak cut loss. Contoh dia dah rugi 200 dia sayang. Dia guna teknik harapan, mungkin akan rebound. Mungkin akan rebound dah jadi rugi 500. Lepas tu dia rasa mungkin akan rebound. Sebab dah sayang, dah 500 rugi. Tengok dah rugi 800. Lepas tu dia duduk fikir lagi, mungkin akan rebound. Lepas tu dah rugi 1000. Dia tu 1000 dah banyak dah nak cut loss. Tak sanggup nak cut loss. Tengok esok the next day nya rugi 1500. Dan sampailah ni ikut hari kan, berbulan-bulan sampailah ke mana-mana dia jatuh bawah ni lah. Sampailah dia ada masuk 4000, dia dah rugi 3000, tinggal 1000 je. Gitulah. Gitulah kita nak elak teknik harapan tu. Kenapa tak nak? Saya market macam merah macam sekarang ni kan, indeks yang gila macam sekarang ni, saya memang tak berani nak swing. Kalau saya swing pun kan, contoh saya akan swing 100 lot counter yang murah. Counter yang murah, yang modal mungkin dalam 2000 ke bawah ke. So just punya, memang orang kata counter murah tu dia punya risiko tinggi, tapi saya dah ada stop loss. Tak jadi saya keluar lah. Kalau jadi biar je lah. Kalau dia duduk naik-naik saya biar lah. Tapi sekarang ni counter murah pun saya tak berani. Saya ambil 1, 2, 3 bit juga. Sama je. Ada yang saya simpan macam sebelum ni, saya simpan AHB, dapat juga 1000 lebih kan. 1060 lah macam tu. Yang tu swing dekat sebulan. Tapi saya masuk tu 100 lot, saya biar je lah kat situ. Lepas tu Tenko pun sama juga. Dia memang boleh hit sampai 1k lah. Maksudnya kita kalau swing agak-agak 1k, itu je lah max sebenarnya kalau kita masuk dalam 100 lot. So far tak lepas lah. Kalau kata nak harap dia pergi 1500 ke 1200 ke, tak. 1000 tu memang kena dah ambil lah. Kalau dia agak-agak sampai 900 ke, dah untung banyak lah tu. Kalau kita masuk dalam 100 lot, counter 20 sen kan, lebih kurang RM2,000 contoh kan. Kita dah untung 1000, takkan untung hampir separuh. Sepatutnya ambil je lah. Itu saya pun sebab ada juga, lepas contoh je ni dia dah lepas 31 sen. So, saya akan meletak dia 31 sen ni sebagai support. Walaupun dia dah sampai kat sini kan, dia turun. Kat sini tak okey, kita dah loss lah. Sebab kalau kita TP dekat 34 tu, keuntungan kita dah mencanak lah. Dah dekat sini katalah kita dah dapat untung 1000. Kalau kat bawah ni dah tak jadilah 1000 tu. Mungkin dalam 700, 900 macam tu lah. Kerugian kita 300, 400. Bukan kerugian tu rugi. Maksudnya kita dah elok untuk 1000. Last-last kita dapat untuk 600, 700. So far dia tak lepas 1000 untuk swing. Tak lepas. Kalau kita pakai 100 slot tu lah. 100 slot tu macam 2000 lebih. Kalau katakan untuk mahal sangat apa 30 sen. Kalau kita beli 100 slot 3000. So tetap kita nak untung dalam RM1000 contoh kita nak swing sebulan kan. Dia tak pergi. Saya dapat tengok 1000 je lah. Kalau kata 1000 lebih tu, dia akan turun balik. So far, yang saya masuk, tak berjaya. Okay. Sebab lah saya reda ambil je berapa lah. Bila dia dah turun, contoh dia dah bocor kat sini kan. Kalau kat sini lebih tinggi. Dia dah bocor kat sini, saya terpaksa lah ambil dekat contoh saya kata kat loss dekat 295. So saya kena ambil je lah kat 295. Itu kat swing. Lagi counter yang suka turun canak-canak naik canak-canak turun junam terus tu memang menakutkan lah. Macam counter yang naik tinggi tu, kita tengok skim wolf. Kita tengok je skim wolf. Contoh je kita nak tengok counter yang suka buat gila. Ini memang dia gila turun macam ni, tapi dia
kadang uptrend dia turun teruk tak. Tak jumpa pula counter yang gila. Saya sekarang ni tak berani nak swing. Sebab kalau dia buat gila, contoh macam Antronic lah. Tapi Antronic tu memang kita tahu counter goreng kan. Counter scammer lah orang kata. Buat scam. Macam ni. Kenapa saya tak berani nak swing? Tambah orang tu dah kita, walaupun itu masuk 2000 pun, mau dia buat macam ni. Perik kak. Memanglah kita takkan rugi. Kalau kita masuk 2000, takkan kita nak rugi 3000 kan. So kita akan rugi 2000 tu lah, dalam 2000 tu lah. Kalau kita biar sampai kosong, takkan nak biar sampai kosong. Tapi tengok kalau macam mana berlakunya benda macam ni. 305 turun sampai 9 sen. Ini counter yang sangat menakutkan lah kita nak masuk sebenarnya. Sebab tu saya berani ambil satu bit je. Masa nak harap counter apa, kita nak Fiamma macam tu. Kalau Fiamma ni, modal dia kena besar lah. Kalau 100 lot, dah kena 8,600. Contohlah beli kat 86 sen kan. Dah 8,600. Saya tak akan bajet besar-besar macam tu lah. Untuk sekarang ni, kalau nak masuk 10,000, 20,000, 30,000, dia punya risiko nak loss tu tetap tinggi kan. Saya tak nak. So modal saya modal kecil-kecil je. Modal kalau nak berani sangat tu kan, memang dah betul-betul saya kaji lah. Contoh macam ni, nampak dia baru start nak breakout, baru start nak naik kan. Okay, ini kita ingat lagi tak saya bagi tahu ni, kita nak tengok yang biru ni naik ke atas, kita nak yang orange turun ke bawah. Yang ni adalah menentukan kekuatan. Kalau yang biru ke atas, yang merah ke atas, maksudnya kekuatan yang positif tu kuatlah, meningkat. Kalau yang orange yang ke atas, lepas tu merah pun ke atas, maksudnya kekuatan negatif tu yang kuat. Kita tak mau. Kalau dua-dua ni naik atas, tak nak. Dua-dua ni naik atas, yes. Okay. Kalau kata dia ni baru saja cross yang merah pun cantik. Yang orange, sorry. Ni contoh, ni biru baru saja cross up yang orange, positif baru saja cross up yang negatif. Tapi dia punya momentum belum kuat, momentum masih ke bawah. Kita nak momentum ni naik ke atas. Macam mana? Adalah macam ni. Okey, biru ke atas, merah ke atas. Dia ni turun ke bawah, negatif. So dia kuatlah momentum dia untuk naik ke atas. Yang ni kan dia baru saja start. Dan volume pun tinggi. Okay, untuk daily sebenarnya dia sangat cantik lah. Tapi kita tengok dulu, adakah history dia sebelum ni? Dia naik panjang hari ni, esok naik lagi. Mana naik panjang dia? Sini esoknya turun. Yang ni boleh katalah dekat dia touch upper BB. Sekarang tengah touch upper BB. The next day dia naik. Mungkin kita tengok lagi. Dia touch upper BB. Okey, dia touch upper BB, dia turun, tak jadi. Dia touch upper BB, next dia turun. So kan, kalau macam ni ikutkan, insya-Allah dia akan naik lah. Sebab kalau counter tu dia dah sentuh upper BB, dia akan naik 2-3 bit dan dia masuk balik dalam karung. Untuk yang BTST insya-Allah lah dapat untung. Ataupun Boso tu buy open, sell open. Maksudnya beli pagi-pagi tu dah memang ambil terus pukul 9 tu, naik 2 bit TP. Yang orang main 2 bit 3 bit, 1 bit 2 bit 3 bit tu memang dia terus beli pagi-pagi tu, terus beli dan terus TP lah, ambil untung. Kalau dia dah get up pun orang ambil 2 bit je. Cut loss pun 2 bit. Kalau kita ambil untung 3 bit, kita punya cut loss 3 bit. Sebab dia 50-50. Risk and reward tu sama. Itu kalau yang jenis si money tip money, dia tak ada kira apa dah, ataupun dia gunakan chart lah. Contoh Fiamma, contoh 86 sen, kita pun KI lah 86 sen. 86 sen. So support, okay, dia dekat support lah 86 sen. Macam kita tengok tadi lah indikator. Ni kan ni 86 sen. So next adalah 91 sen. Betul, resistance 91 sen.
Dia ni punya target dia tengah letak sampai 2. Kalau saya 1 bit di bawah sampai 1 sen lah. 905 lah targetnya. Support 86 sen. So kita punya cut loss mungkin 2 bit ataupun 3 bit daripada 86 sen. Ataupun harga entry kita lah. Kalau kita harga entry kita 865, so 3 bit bawah 865 lah. Macam tu je lah. Okay, itu kalau saya lah. Saya malah nak fikir panjang. Kalau dia dah tahu okay, support dia dekat 86 sen, maksudnya kalau dia bocor keluar je lah. Saya dah tak ada lah fikir panjang 3 bit bawah support ke apa benda tu. Sebab saya bukan nak banyak. Saya pun nak untung pun 2 bit 3 bit. So kerugian sanggup saya tanggung adalah 2 bit 3 bit jugalah. Kalau dia jatuh sampai ke bawah sangat untuk orang lain lah. Stop lah 845 ni. Bukan saya, yang ni untuk orang swing 845 nak cut loss kat situ. Saya tak ada. 886 bocor sikit belah. Itu contoh lah. Dia ikut pada orang tu, jenis trader macam mana. Dia nak swing, dia punya cut loss jauh sikit. Kalau setakat intraday, cut loss dia short sangat. 3 bit macam tu je. 3% ke 5% maksimum ke. Kalau modal besar 30,000, katalah dia punya maksimum sanggup rugi 1,000. Macam tu. Kalau modal tak besar sangat, mungkin maksimum sanggup rugi RM200. Gitu je lah cara kita nak tentukan kita punya cut loss level. Fiamma ni kalau ikut saya punya prediction, dia akan naik dululah pagi 2-3 bit. Nak tahu dia boleh teruskan kenaikan atau tak, kena tengok volume esok. Orang berminat ke tak berminat beli. Kalau berminat, memanglah dia akan naik, cari resistance seterusnya sampai 1 sen. So at least dia pergilah atas sekejap, lepas dia turun balik 905 dan turun balik cari support. Mungkin macam tu lah. Okay, sebab volume ada. Dia punya ni pun cantik. Yang ni baru saja nak cross up semua ni. Untuk daily cantik je kalau nak swing. Tapi saya tak berani nak swing masalahnya. Kalau hati saya bukan nak swing, saya swing. So far minggu ni tak terasa langsung nak swing mana-mana counter. Clean je lah portfolio saya. Saya masuk, saya keluar. Saya masuk, saya keluar. Hari apa untung 3, rugi 1. Maksudnya contoh kalau saya ambil satu counter, contoh saya ambil satu counter RM100 untung, contoh so saya RM300 saya dapat itu dan saya rugi balik RM100. Saya dapat untung RM200 je. Macam tu lah. Betul saya maksudnya saya tak boleh loss lagi 1. Bila dah jadi macam tu saya akan stop. Hari semalam langsung tak trade. Hari semalam langsung tak trade sebab saya punya cut loss yang 3 counter tu hari sebelum. Selasa, Rabu. Itulah. Selasa ambil 3 counter. Rabu terpaksa cut loss 1 counter yang hari Selasa tu. So Selasa tak payah Rabu tu tak trade langsung. Khamis hari ni saya trade lah. Hari ni semua win lah. 3 counter masuk, 3 counter win. So selamat. Dan saya dah tutup dah kedai. Sepatutnya Atronic sepatutnya boleh juga. Untuk orang yang hold tak ada masalah sebenarnya. Tapi saya ni kecut perut sekarang ni. Saya tak nak rugi. Fear of losing. So saya ambil je setakat mana yang untung. Okay, sini kan. Sepatutnya dia dekat support je. Kenapa nak risau kan. Dia pun touch. Allah. Tengok 15 minit pula. Alright. Ini contoh. Dia okay. Dia sebenarnya baru je nak naik. Biru baru saja cross up. Tapi yang orange belum turun lagi. Stosh kita kena kalau buy on dip, beli daripada bawah. At least atas 20 belum kuat. Tapi harga dia berjaya tutup dekat atas support tau. 46 sen ni. Cuma saya dah cabut lah. Saya dah cabut awal lagi. Tengok 15 minit. Kalau ikut 15 minit ni yelah stock je memanglah ada cross ke bawah sikit. Tapi RSI semua okey lagi. RSI okey lagi. Yang ni pun biru masih kat atas. Masa dia punya negatif masih kat bawah. Momentum masih kuat. Ni yang merah tu. Yang ni ada tanda-tanda nak masuk ke zone overbought. Tapi belum lagi. Dia kalau overbought macam ni, dia start naik atas, dia nak turun bawah. Ada ke nak turun bawah, dia macam nak naik atas dan baru nak turun So esoknya mungkin naik lagi 2-3 bit. Kalau dia mampu, dia try touch net resistance 495 ni lah. Mampu tak break out, saya tak.
Saya rasa mungkin tak lah. Sepatutnya psikologi number 50 sen tu kena cari. Okay, kalau kata dia bagi pun 50 sen mungkin lah. Sebab sekarang tak nampak sangat market boleh pergi jauh kecuali kaunter yang digoreng. Macam Mtronic, BS Corp, BSL Corp hari ni dia goreng. Kaunter-kaunter yang kita macam apa benda kaunter ni. Kaunter yang sen-sen je. Kaunter yang murah-murah betul dia gerak. Sekitar macam ni lah. Naik daripada 0.075 adakah nak beli kaunter macam ni? Scary kot kalau ikut logik. Maksudnya macam mana jerung-jerungan operator ni dia punya kaunter digoreng. Kaunter-kaunter yang tak apa-apa kan. Macam mana saya nak berani masuk dalam market lama-lama? Saya tak berani. Ada orang memang berani, dia percayalah apa-apa teknik dia. Mungkin teknik stores dekat daily ke, stores pun baru saja nak start cross up. Apa-apa teknik lah yang dia pakai tu. Ni candle validation, yes boleh. Candle validation ini yang bearish. Lepas tu dia ada stopper, doji, nak start reversal. Okay, ini adalah reversal candlestick pattern. Okay, perlukan confirmation. Masa ni dia indecision, dia tak tahu mungkin nak ke bawah, mungkin nak ke atas, tapi dia dah stop kat sini, berhenti sekejap. So confirmation adalah next candle. Sini dia dah makan dekat 0.075. Dia dah melepasi lah candle merah yang sebelum ni. So sini bullish. Okay, so next adalah resistance dekat 8 sen pun dia lepas. So ada orang akan masuk dekat 8 sen based on candle. Okay, kalau yang based on SMI apa saya panggil kolam tu, kolam itik. Kolam agak nak siap. Stoch pun biru cross up atas merah. Okay, dia masuk. Boleh lah juga guna indikator. Ataupun harga melepasi EMA 5. Yang merah ni EMA 5. So harga melepasi EMA 5 dekat daily. Boleh cuba masuk. Kalau dia bocor EMA 5 2 bit keluar. Ataupun 3 bit keluar. Macam tu pun boleh jugalah. Mungkin lah boleh buat macam tu. Saya tak saya nampak counter ni, saya ada masukkan dekat group, support group lah. Counter-counter yang AHB, BSL Core, Mtronic, counter yang digoreng. Okay, macam counter kita kaji yang TStar lah, apa benda ni counter yang stable kan. Tapi tengok esok dia goreng counter yang kita tak predict hari ni. Tu saya macam saya suka study sebelum saya nak masuk. So saya berani nak swing. Masalah sekarang ni yang berlaku, kita study malam ni, esok yang gerak tu counter lain. Itulah dia tak jadi macam selalu dah. Sebab operator dia main suka-suka hati dia goreng counter. Kadang kena alert dekat news macam ni. Pergi kat KLSC screener. Kalau kita nampak pagi pukul 9 ada counter yang spike volume naik tu, pergi tengok dekat shareholder change ke apa-apalah kat sini, report benda ke, tengok macam ni. Ni kalau Acure, saya tak tahulah sebutan Acure, betul tak Acure? Yang ni dispose kan, maksudnya orang buang share. Ni orang ambil, orang beli share lah. Dia tambah ni, so positif lah. Kalau dah ramai shareholder beli banyak pelambak macam ni, adalah tu dia panggil operator dan geng-geng dia untuk push harga. Takkanlah dia beli banyak-banyak nak rugi kan. Yang ni dia dah jual, tapi jual tak banyak. Yang dia beli banyak-banyak, macam mana harga tak naik daripada 13 Julai hari, yalah 13 Julai 9 Julai. Kenapa tiba-tiba 9 Julai kat sini date change, announce dengan change. Yang ni dia start betul belilah kira 13 semalam lah start kau beli. Ni berderet-deret dia beli, ambil banyak ni, so dia akan push harga naik. Kalau kita perasan lah counter mana yang gerak, tengok scalper sekejap. Scalper ada peluang tak? Kalau ada banyak ni Acure ke? Saya pun tak tahu, nanti ada cikgu-cikgu English tegur. Sekejap kita tengok technical shareholder. Tak ada record apa-apa, tak menarik ya. Tak, kita nak tahu counter apa yang akan digoreng. Counter ADV
ADV Con. Ni ada beli sikit. Macam ni susah nak goreng ni. Skip. Ada tak? Kita nak cari counter dia goreng sebab tema minggu ni tema goreng lah. Counter-counter yang gorengan. Report semua ni tak penting sangat. 1 juta. Agak positif sikit lah 1 juta. Tapi yang buang 4 Julai banyak lagi daripada yang beli ni. Tadi ada orang masuk ni, dia harga naik kejap sikit ni. BSL Corp, apa yang melakukan BSL Corp sebenarnya? Dengan AHP tengok juga. Saat kita kena alert sebab kalau menarik pun tak menarik. Dia ni kenapa dia naik BSL Corp ni? Kalau kata kat sini tak ada apa-apa news pula. Atau apa saya tak jumpa. Kalau dekat phone kita boleh tengok orang komen. Sini nampak. Ada juga, ada. Ni dia komen-komen. Kadang depan-depan ni tahu sikit lah. Tapi bukan boleh percaya. Cuma ni kita nak tahu counter. Sebab kita tengok minggu ni counter gorengan. Dia pun nak goreng apa kan. Kita tengok sikit. Tak ada apa yang news yang terbaru pun tak ada. So tak ada apa sangat. Nak kata dia naik AHB. Counter gorengan. Counter murah-murah yang goreng kau naik sampai 200% tu. Lampau tu. Kita tengok sikit apa sebab dia naik. Dia takkan suka-suka hati dia naik. Dia mesti dia support kan. Macam tadi kan. Banyak orang beli share. Orang dia lah juga. Orang dalaman. Saya sebenarnya orang teknikal. Saya jarang lah tengok-tengok benda Allah ni. Cuma sebab kadang ni bila dia dah goreng-goreng sangat macam elektronik tu, dah kenapa dia goreng banyak sangat. Tengok elektronik tu banyak orang ambil share dia. Macam ni dah kena cari-cari info. Tapi kena cepat lah. Takkan tengah market open tu kita kalut nak cari news. Tak boleh. Kena alert juga Telegram. Ramai juga orang yang suka share counter tu. Builder saya Fajar baru kita tengok sat. Kita macam ada yang 1 minggu tu, kalau perasan dia IPO saja, IPO saja dia goreng. Lepas tu selepas tak ada lah lepas tu IPO Syed Junam je. Fajar menarik kan. Dia dah kelak-kelak daripada tapi tak banyak sangat. Tak banyak macam elektronik tu. Tak nampak boleh goreng. Siapa jumpa nanti share. Kata apa yang orang banyak jerung-jerung operator dalaman ni beli banyak-banyak ni. Ni Acure yang banyak-banyak macam ni. Kita tengok macam ni mereka nak swing kot. Beli sikit. Tak ada jual langsung Bagus Fajar ni. Fajar ni siapa yang jenis yang suka swing boleh lah. Orang masuk sikit. Siapa nak beli 10 lot. Swing. Tengok jadi apa. Ni apa hal Sapura. Failing. Dia pun bermasalah. Tengok Sapura. Saya nak tahu kata apalah dia nak goreng. Pukul 9 tu steady tunggu siap-siap. Kena cepat sebab tadi saya tak sempat tengok pun. Sebab saya kat hospital. Tak ada pun yang baru. Nothing yang menarik.
Tak jumpa. Nanti kalau ada grup mana-mana share nanti kita baca dan alert lah. Skip Uzma. Uzma pun minyak. Biru masih kat bawah. Tak menarik. Okay, tak menarik. Tapi dia ada dalam screener. So kita simpan kat situ. Kadang dia masuk dalam screener tu ada orang beli. Yang tengok dia tolak. Tadi kan. Macam tadi harga menolak ke atas. Ini daily semua tak cantik ni. 15 minit. Screener 15 minit lah tu. Screener 15 minit ni untuk rempit 2 bit. Dia dah cross up ni. Try masuk dekat 850 85 baru 1 bit tak untung lagi. Kena hold lagi. Esok pun boleh jual. Kalau yang main 2 bit lah. Okay, kalau kata 1 bit saja tu mungkin dapat berapa je. Kalau masuk 1 slot pun. Emitter. Okay. Macam ni lah kita mengkaji. Okay, kalau ikut candle validation dekat mana? Kat sini kan area 585 kan. So dia naik 605. Apa tu dah untung 3-4 bit. Dah boleh tipi lah. Ini dia touch resistance 61 sen. Tak berjaya lepas tu balik tutup kat bawah. Bawah resistance 605. Mungkin esok bersih Sekejap. Tak menarik. Nanti esok pagi tengok yang komoditi ni. Siapa hijau? Kalau ada dia ni go hijau ke apa ke, so maksudnya ada peluang lah nak digoreng. Index so far merah. VIX hijau. VIX ni panik bila orang panik, orang start menggoreng lah. Dia ambil counter, dia nak tahu nak untung, dia belah. Okay, dia tak ada nak swing-swing. Orang sekarang ni volume rendah dekat market bursa sebab ramai yang dah keluar, termasuklah saya pun tak berani nak trade. Trade masuk sikit je. Tak ada simpan, tak ada hold. Okay, memang Fiamma lah so far yang paling menarik kan. Headstock daily bila dah terkeluar dia akan cari laluan masuk. Keluar BB keluar BB. Dia ni punya sifat dia keluar BB dia naik lagi. Tapi lepas tu katalah esok naik, lusa dah boleh, hari Isnin dah kena bersedia. Takut dia reversal masuk ke bawah. Masuk ke bawah apa, dia tak turun daripada bawah candle ni. Dia still naik turun. Bila dia dah turun bawah candle ni, dia jadi downtrend terus. Kalau kita ambil yang candle yang Morbozu ke bullish engulfing ke, selalunya yang harga open candle tu lah. Kat open candle tu, itulah kat loss kita. Ataupun boleh pasang ATR pun boleh juga. Harga turun bawah ATR, kena kat loss lah. Saya tak nampak lah menarik sangat counter pun. Fiamma dia kan saya punya ni sebab dia strong buy. Kenapa saya masukkan dalam list ni? Dia strong buy, lepas tu dia atas 2 hingga 8% lah kita boleh ambil. Yang ni AHB ni tinggi sangat. Tengok AHB dah melebihi 10. Lebih 10%. Tapi ikut kolam cantik lagi. Yang ni baru saja nak cross up. Stop cantik. Macam ada peluang naik lagi esok. Macam tapi dia punya percentage tinggi sangat dah. Lebih daripada 10% dah ni. Adakah dia nak goreng HB esok? HB tak dimasukkan. Kita masukkan kokot sebab dia pun suka goreng counter murah sekarang. Tadi saya masuk dah 135 TP 145. Dia tutup 150 Kalau saya tunggu dapat lagi 1 bit. Cumanya saya tak dapat pula masuk elektronik sebab saya keluar HB, saya masuk elektronik. Elektronik pun bagi duit kat saya kan, untung tak? So tak kisahlah sebenarnya. Sekali lagi kita keluar dan masuk untung lagi, tak ada masalah. Nak lari 2 bit tu lebih mudah lah. 3 bit sekarang payah juga.
asalkan untung tu boleh ambil dulu kan, sebab indeks tak menentu ni, takut nanti tak berjaya nak swing macam ni kan. Ikutkan counter swing dah AHB ni. Ni apa, kalau kita biasa-biasa yang kita duk review selalu-selalu yang sebelum ni lah, sebelum market gila ni. Ni obviously yang sekarang seminggu 2 ni teruk sangat. Ni sebelum ni boleh lagi kita pertimbangkan bila ni dah start cross up, harga validate, lepas tu naik atas mid BB, Stoch cross up, RSI atas 50, semua cantik, dah boleh swing. Hold je lah, beli biar je lah seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Hari tu saya beli, saya hold sebulan, tak ada masalah, naik cantik, naik lah kan, masuk 100 lot je. Contoh 100 lot dan 1300. Contoh, saya bagi contoh. Okay, nak lagi tepat kita termasuk dengan dekat atas mid BB ni 145 lah contoh. Okay, 145 maksudnya 100 lot RM1,450. Okay, hold sebulan, dia naikkan dah 1,450 tu jadi 2,450. So keuntungan dah 1,000 kat situ. Dia boleh buat macam tu Kalau macam ni, kita masuk je lah kat 145 contoh memang esok dia turunkan, naikkan lantak situ. Memang saya pun hold ada merah je, tapi selagi dia tak bocor 2-3 bit daripada harga support. Contoh kan, saya masuk 145, so support 13, mungkin dekat 125 ke saya punya kat loss kan. Selagi tak kena 120 lah. Selagi tak kena, sebab saya nak swing lama, so saya punya tolerate untuk risiko rugi tu lebih tinggi lah. Sebab nak swing, kalau saya intraday tak ada lah 2 bit 3 bit buy, tak ada saya nak tunggu-tunggu situ Yang ni saya boleh bersabar lagi. Kalau dia bocor sini, okey, barulah keluar sini. Takkan dia harga open 125 dia ngam sangat, takkan dia nak sentuh sini. So secara logik 125 atau 120 tu dah tak jadi. So boleh lah kita tak stop loss kat situ. Harga yang dia takkan turun situ, kita expect dia takkan turun situ So kita right je, kat last dekat 125 ataupun 120. Lepas tu right je, biar sampai sampai dia carilah 19 sen. Dia akan break satu-satu Mula dia break 15 sen, dia test turun balik kejap, dia naik balik, cari 17 sen, lepas tu bocor balik, naik balik, seminggu dua, cukup lah sebulan, sampailah 19 sen, 20 sen dan seterusnya lah. Dapatlah kita RM1,000. Masuk 1,400, dapat 2,400. Ni kan 1,450, dapat 2,450, dah ada untung dalam 1,000 lah, lebih kurang lah Itu kalau market yang biasa. Sekarang ni tak boleh harap. K-Power pun tak power. K-Power kita ingat dia nak gerak, dia boleh undur. Saya ingat elok dah saya masuk, turun juga sebab tu macam sekarang ni saya tak berani sangat ni. Ni saya punya expectation, dia pergi cari. Ini kan masa dia start reversal, faham tak macam mana nak tunjuk. Ini sekarang dah berlaku, so kita tahu dia dah jatuh, tak valid. Masa ni selalu kalau candle rejection, dia turun, Allah, dah ada lukisan lah pula. Okay, dia turun sampai sini, dia reject, so kena ada satu confirmation. Satu confirmation, candle kena melepasi 245. Okay, saya pun masuk kat area 245 ni kan, contoh lah, dengan expectation okay, dia dah candle validate dan dia naik atas. Sekali tengok dia turun balik, so saya kena cut loss. Tapi saya cut loss 1 bit je, sebab saya berkira benar. Sebab kalau betul dia menjadi, dia tak ada nak turun balik, dia terus naik je. Ini dia patah balik. Memanglah saya agak berkira, mana ada orang nak swing dia akan cut loss 1 bit. Itu sebab saya tak berani. Saya tengok market sangat menakutkan. Tak jadi tu, saya rasa short entry dah kalau dia jatuh. Baik. Hari gorengan ni hari 12 Julai ni lah saya masuk untung. Mula-mula untung, keluar, masuk balik, dah rugi. Saya ingatkan dia dah betul-betul naik. Ini kan sebenarnya kalau kita nak masuk kan, kalau kita nak masuk kat 15 minit kan, kita dah nampak dia dah start cross up. So kita contoh, kita masuk kat sini kan, ni kolam nasi ada cross up, Stoch cross up, biru cross up atas, orange atau merah ni momentum berkuat kan, atas 20 lah, atas 20. Yang warna merah ni atas 20. Sekira okey. Boleh baca kat sini sebenarnya ADX nilai dia atas 20. Okey, masuk ke area sini ada 25 ke apa, tak ada masalah, dapat 2-3 bit untung. Masuk lagi kali kedua
rugi 1 bit. So, sebab saya kat loss tu the next day, hari 12 bulan 13 bulan kat loss, 13 bulan tak trade. Sebab hari situ kalau kita dah kat loss walaupun sikit, kita ada tendency untuk nak cover loss kita, so kita akan hentam counter nak masuk. Kita akan tengok je counter ada volume, contoh buy rate dia, tapi saya still tengok buy rate lah. Buy rate within 55, 65 macam tu. 70 saya boleh tolerate lagi, kalau 80, 90 saya tak masuk Okay, contohlah saya masuk macam tu sebab kita nak cover balik. Katalah kita dah kat loss RM100, so nak balas balik lah. Walaupun sebenarnya kita overall untung kan, kita dah dapat win 3 counter kan, dapat 300 kan, tapi loss 1 counter, so tinggal RM200 kan keuntungan kita kan. So saya nak cover balik loss tu, saya akan masuk counter lain, counter apa-apa lah yang itu yang bergerak cantik, untuk dapat balik top up yang loss tadi. Itu tak bagus. Sebab emosi. Kita masuk sebab emosi, bukan sebab kita dah kaji. Contoh kita kaji macam sekarang kita kaji, kita tengok counter tu okey, betul ke aku boleh masuk ni. Contoh dekat one day, tengok macam mana ni, one day tak cantik counter apa yang cantik cantik tak? Saya nak bagi tunjuk counter yang cantik. Ambil yang ni lah, dia ikut yang cantik. So, okay, counter macam ni kita masuk. Kalau kata kita nak, sebab kita nampak dia star cross up, candle validate, lepas tu dia buy rate dekat M+, saya pakai M+, buy rate within 55 hingga 65 macam tu. Share issue pun cantik. Okay, nampak dia boleh gerak. Okay, katalah share issue within 200 to 800 million 800 juta. Lepas tu kita punya RSI acceptable atas 50. Okay, lagi apa kita tengok? Yang itu je lah yang sekali kita invest nampak volume masuk 1000 lot. Orang beli banyak counter ni, 1000 lot, 100 lot, 100 lot, 500 lot. Bertubi-tubi beli. Lepas tu ikan bilis beli kan, ikan bilis pun beli 23 lot, 50 lot tu ikan bilis tu beli sikit-sikit. Yang hak beli besar-besar tu jerung. Kalau asyik masuk tu, kita tumpang sambil dengan kita tengok chart pun cantik, semua dah start cross up. Ini cross up, RSI cantik. So okay, kita masuk counter tu, kita ada rational thinking kenapa kita masuk. Tapi kalau kita masuk sebab kita nak balas balik kita punya kerugian, jangan masuk. Sebab tu saya tak trade hari Rabu. Hari Rabu saya tak trade langsung lah, sebab saya dah ada cut loss satu. Kalau saya masuk lagi satu dan saya loss lagi, maksudnya yang keuntungan pada hari Selasa tu jadi kosong. Sebab tu saya tak nak, asalkan dah ada untung. Macam hari ni dah untung 3, so esok boleh lah. Kalau kata nak rugi pun tak ada masalah. So dalam minggu ni overall dapat untung. So hari ni untung 3, sebelum ni untung 2, cut loss 1. So saya ada 5 tolak 1 lah. Maksudnya 4 menang 1 kalah. Okey lah untuk kalah lagi 1. Kalau saya kalah lagi 1, saya akan 3 menang 2 kalah. Okey, cukup. Kalau 3-3 dah jadi overall, jadi sama je. Untung rugi jadi sama, tak ada benda trade tau minggu ni. Kalau orang jenis target mingguan, dia dah untung 4 kata dia target minggu tu 4 je dia nak menang. Okay, 1 je dia punya ni, dia dah cukup lah. Dia tak trade lah hari Jumaat. Seminggu cukup lah trade. Kalau dah dapat seminggu nak 10%, dah dapat 10% minggu tu, katalah kat sini 2%, 2%, 2%, satu counter 2%, 2% kita ambil, cukup 5 hari ataupun cukup seminggu tu dah dapat 10%, dah lah, tak payah trade dah lah. Kalau dapat dalam 3 hari dah dapat 10%, dah tak payah trade dah lah sebenarnya. Tapi kita ni kalau dah hadap counter, dah hadap screen, kita akan trade. Itu dia punya risiko. Daripada elok kita dah untung. Macam saya dah untung 4 sekarang ada. Saya dah untung 5, tapi saya kat loss 1. So saya dah untung 4, salah 1. Esok kalau saya trade, saya kena make sure saya menang. So nak make sure saya menang tu, saya punya risiko tetap tak banyak mana lah. Sebab kalau saya loss, saya bawa loss 2, win 3. Okay. Habis esok kalau saya loss,
Saya jadi loss 2, untung 3. Okay, saya takkan trade lah. Kalau esok saya ada win 1 bagi contoh, dah win 1 bagi, so maksudnya saya ada total 5 win. Selalu saya next lagi, esok juga saya trade lagi 1 dan saya loss, saya akan trade lagi 1. Faham tak? Sebab saya overall saya win lah. Hari Jumaat dah habis tutup lah. Macam tu lah kita fikir-fikir. Overall kita untung kan rugi untuk minggu tu. Alright. Counter ni saya masuk sebabkan dia punya percentage dia. Macam ni. 2 hingga 2 ke atas lah. 1.8 boleh lah. Okay, 2% ke atas dia punya kenaikan. Macam ni tinggi sangat. Astronic sebenarnya. Tapi jangan abaikan sebab ada je masuk sampai naik 200% kan Astronic. Boleh tapi dah agak tambah hati-hati. Sama dengan AHB. Yang lain tu mesti ada ruang untuk boleh naik lagi. Fiamma baru 6% ni mungkin boleh pergi 10%. Atas 10%. Ni 3% boleh banyak ruang lagi boleh naik. Ni pun boleh naik lagi. Macam tu je lah. Tengok semua rating pun strong buy. Maksudnya minat belian sangat tinggi lah counter ni. Macam tu je saya buat list counter-counter. Okay. Macam mana buat list counter-counter tu lah. Tengok change mana ni. Yang saya masuk ni adalah counter BTST juga. Saya masuk dengan counter BTST juga. Ni. Adalah saya masukkan dalam 15 minit. Yang 15 minit terakhir. Okay, so saya masukkan dekat sini. Alright. Okay, kita stop dekat sini dulu. Selalu macam tu je lah. Kalau kita nak tengok, kita nak merempit, tengok volatile tu, pukul 9 sampai 9.30 tu, fokus siap-siap. Kata apa tengah gerak orang masuk, beli ramai-ramai. Kita nak tumpang 2-3 bit je. So kita tengok. Dekat 15 minit, dekat mana dia start cross up ni. Pakai DMI, tengok yang biru. Dia start cross up. Yang orange turun ke bawah. Kat area sini kan. So kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia naik. Okay. Lepas tu counter juga harga naik atas MIC-BB. Ni naik atas MIC-BB kan. Ni yang lain biru ni MIC-BB. MIC-BB ni MA20. Dekat 15 minit dia naik. Kita expect dia akan cari upper BB. Lower BB akan cari middle BB. Middle BB akan cari upper BB. At least dapat 2-3 bit. Macam tu lah saya dapat 2-3 bit. 1 bit, 2 bit, 3 bit tu lah. Sebab nampak dia baru start cross up. Yang ni pun cantik. Ini cantik-cantik. Stoch cantik. RSI 50. ADX 120. Kita bismillahirrahmanirrahim lah. Tapi dengan syarat dekat sana pun sama juga. And plus pun buy rate within 55, 65, 70% tu okey lagi. Kalau dia buy rate dah 90, 100 saya tak beli lah. Saya tak masuk counter tu. Tak kisahlah cat dia cantik macam mana pun. Sebab saya takut orang terlalu banyak beli. Orang akan jual. Orang dah profit. Okay, lagi buy rate lah selalunya. Selalunya tengok tiket cat. Nanti saya tunjuk contoh. Kemudian lah. Nanti saya buka M+. Sekarang saya tak buka M+. Nanti kalau saya buka jadi cerita panjang lagi. Lagi. Boleh tengok saya punya dekat channel. Saya dah ada buat intraday. Menggunakan market depth saja. Tak ni bukan indikator. Tengok market depth saja. Tengok ticket chart, tengok market depth, tengok volume masuk. Saya dah tunjuk dia cara-cara dia. Boleh tengok dekat saya punya channel ni, Syidah Saham ni. Dah ada. Pergi cari scroll balik yang intraday punya. Intraday yang market depth nampak ticket chart tu. Yang tu. Pergi tengok. Dia ada part 1, part 2. Ada banyak kali saya ulang. Yang lain saya BWeb. Harga atas BWeb. BWeb tu perata harga hari ni lah. Sekarang masa tu, waktu tu. Masa kalau kita tengok pukul 9. 9 tak boleh. Pukul 9.30 perata BWeb tu harga berapa. Sekala harga di atas BWeb kita boleh tumpang masuk 2-3 bit. Itu untuk main 2-3 bit lah. Kalau yang jenis nak swing juga, contoh selagi tak patah dia punya line traffic light ni kan, tak bocor ni, elok je mendongak buat merah, kuning, hijau. Kita nak swing je tak ada masalah. Yang guna trend following ni, guna traffic light, teruskan je. Okay, teruskan je sampai dia menunduk. Menunduk macam mana ni? Menunduk macam ni. Dia dah naik biar dia start menunduk, bocor middle BB, keluar. Ataupun dia dah merah cross bawah kuning, keluar. Macam tu lah teknik dia. Ikutlah.
Dia tak boleh nak cakap sekarang. Sekarang kalau saya kata biar dia swing je tu, bila actual apa yang berlaku pada ketika saya nak trade tu, mungkin saya tak terasa penahu. Saya akan jual je. Walaupun saya nampak dia cantik dekat chart, ataupun saya kata, boleh hold lagi sebab chart ni cantik lah. Kita semestinya saya buat perbuatan tu. So, sebab tu saya kata, trade kita tanggungjawab kita. Masing-masing punya trading plan, masing-masing punya duit, tanggungjawab sendirilah. Tanggung sendiri. Rugi ke untung tanggung sendiri. Bukan nak blame kat orang ke, kata she dah masuk, she dah kata ni gini-gini, boleh pergi sampai RM1 ke. Contoh saya kata mungkin saya kaji dari segi daily betul. Adakah saya akan masuk? Ikut emosi saya pada ketika tu. Walaupun nampak counter positif macam mana pun boleh pergi cari RM1, saya tetap tak masuk. Sebab masa tu saya tak terasa nak masuk. Saya nak 2 bit je. Saya nak untung sikit je. Janji untung. Okay? Yang orang lain nak hold tu masing-masing punya ni. Bacalah tengok. Kalau RSI dah terlampau tinggi, nak hold ke counter tu? Contoh ni dekat 15 minit. RSI tinggi mungkin dia turun dekat 15 minit lah. Tapi kalau kat daily, contoh kat daily, sekarang daily dia cantik kan. Katalah contohlah RSI kat daily dia, esok kita tengok pun dekat buy rate pun dah 100%, kita nak beli ke? Mestilah je. Padahal tidak kan. Faham tak? Sebab tu pentingnya teknikal analisis dan kefahaman kenapa tak beli dan kenapa beli. Macam tu kena belajar lah. Macam-macam saya ajar dalam ni. Saya share. Sebab saya share tu, apa yang saya belajar dalam kelas-kelas yang saya masuk. Kelas-kelas saya masuk kelas berbayar. Saya share free je dekat YouTube. Kalau ikut berkumpul-kumpul, jangan satu kelas 100, 200, beribu-ibu harga untuk ilmu yang saya share ni lah. Sebab semua saya masuk, saya share. Once saya masuk, saya share tu. So, orang yang kata tak ada modal nak masuk kelas apa, bolehlah study daripada YouTube saja. Tak semestinya betul-betul sebab bukan direct daripada cikgu untuk guru yang betul kan. Untuk guru yang ada CJ dan sertifikat dan layak mengajar dengan letak. Dia boleh charge tinggi sebab dia ada CJ. CJ pun bukan murah. CJ ada sampai 18,000, macam tu 15,000. Kan, kalau dia ambil mahal-mahal, takkan dia nak charge murah kan. Macam tu lah, dia kena cover balik kos masa dia, kos kelas dia, kos CJ dia. Untuk dia dapat cover balik, dia mestilah dia nak untung. Takkan nak mengajar buat kelas susah-susah untuk rugi. Kena fikir juga. Kita kadang-kadang semua benda nak free, semua benda nak senang. Tapi kita sendiri tak ada buat effort apa. Lepas tu harap orang punya buy call, harap orang punya kajian. Lepas tu bila tak ada, blame orang. Bila untung tak ada pula nak appreciate orang tu. Itulah perangai manusia. Yang kebanyakan macam tu lah. Kalau ada kita share indie, kalau boleh kata free, seronok lah. Padahal kita buat indie ke, kita buat screener, bukan semua kita guna effort masa kita buat berjam-jam kaji apa semua tu, orang tak kisah. Yang penting nampak free. Dia tak kisah orang tu susah ke apa ke, tak kisah. Sebab tu saya tu appreciate lah video-video buat apa semua tu, tengok, belajar, study. Jangan bagi alasan. Bagi alasan. Kalau kita bagi alasan, kita takkan berjaya lah. Kalau orang lain boleh buat, mestilah kita boleh buat. Tapi cumanya masa mungkin orang tu lebih cepat faham. Orang tu lebih rezeki yang Allah nak bagi banyak dalam keadaan sekejap saja. 2-3 bulan dia dah terror, dia dah dapat untung banyak. Ada orang perlukan 2-3 tahun. Ada orang perlukan sampai 10 tahun tak untung-untung. Last tengok kaya. Selagi kita tak give up, insyaAllah rezeki terhadap untuk kita. Doa banyak-banyak. Praktis, lepas tu cari ilmu. Praktis. InsyaAllah lah kita kan berdoa dengan doa. Okay, ikhtiar dah ada, doa dah ada, minta Allah tolong, insya-Allah kita akan berjaya. Macam tu lah. Bukannya harap bulat-bulat semua orang bagi. Okey. Sebab tu saya kata kena buat trading plan. Kena ada trading plan sendiri. Janganlah tanya saya, asyik PM saya, boleh hold lagi tak, nak counter apa. Saya tak reti lah nak masuk counter mana, tak reti nak pilih counter semua mana. Kena belajar, tak reti kena belajar. Kalau kata saya lah, saya tak pandai lah, saya tak masuk EU. Acak-acak sebenarnya macam-macam orang PM dengan alasan macam-macam. Kalau macam tu tak payah trade lah sebenarnya. Kalau setiap ada, semua benda ada alasan, semua benda tak boleh. Habis tu takkan saya nak sesadi dan saya nak tolong trade. Okay, saya tak tolong trade, saya bagi kau banyak. Tu saya yang kena nanti denda dengan SC.
Tak jadi saya juga kena blame. Nama buruk dekat Syida, nama buruk dekat GBS. Tak boleh macam tu Jangan buat perangai macam tu. Alright. Lagi kena cerita sikit. Kita bagi sikit. Yang ni selalu saya dah cerita dah sebenarnya. Kalau tengok kita tutup semua ni kan. Allah. Kita kalau kita buat intraday pun kita boleh guna. Masa kita dah masuk, kalau kita keras tengok situ, kita ada masa je, boleh je lah. Dia tak adalah jahat sangat, kecuali counter tu memang gila lah. Boleh je kita buat macam ni. Okay, overall dia masih dalam trend. Masa sampai ini, dia dah bocor, kita pun boleh keluar. Itu tak ada apa pun kan indikator apa pun, kita buat channel. Alright, dia masih dalam keadaan sideways. Sini dia breakout. Okay, dah boleh masuk breakout. Dekat sini, bismillah. Masuk kat 835 lah. 830 betul-betul sangat. Betul-betul sharp entry kan. 835. Okay. Lepas tu buat lagi balik channel lagi. Okay, dia masih dalam keadaan uptrend. Kalau dia bocor kat mana? Kalau dia bocor kat sini, cabut. Bocor dekat dia punya channel uptrend dia. Ni tak ada berapa saat lukis dah settle. So kita tahu dia keadaan dia uptrend, sideways, uptrend, rally, base, rally. Kalau tengok kat sini, dia kebarkalian dia boleh pergi macam mana? Sini dia punya lower, dia naik sampai sini. Okay, copy balik, clone, break up. Okay, mungkin dia boleh pergi sampai 920 mungkin, tapi bukanlah terus. Yang ni pun ambil masa berapa hari ni, 27 Jun sampai 30 Jun, so 3 hari. Yang ni kat sini naik 14. Kalau 15 16, so Isnin Selasa contohlah, dia naik sini 2-3 hari. Isnin Selasa Rabu, mungkin hari Isnin slow, tak bergerak langsung. Hari Selasa bergerak. Hari Isnin kita dah sibuk kantor lain lah, tak tengok ada Fiamma ni. Hari Selasa tak tengok. Hari Rabu masa dia kentang-kentang naik tu baru kalut. Kantor Fiamma naik. Sebenarnya kita tak ready, kita tak tengok, kita sibuk kalut dengan kantor lain. Kalau yang fokus orang yang fokus 2-3 kantor, dia boleh tahu je kantor mana nak naik, tu turun semua, dia tengok kantor tu je. Ini kalau dia dah buat list macam ni, dia boleh tahulah harga turun, harga nak naik, dah rally. Tengok kalut tu dia dah keluar tipis, selamat dah pun. Ini pun benda-benda basic lah, kita boleh belajar. Moving average berapa? Selalu orang guna apa kalau trending? MA5, MA5, 7, 20, 10. Terpulang lah. Itu boleh selidik sendiri. Buat waktu market tutup, kita buat back test, tengok balik. Dia ni guna MA apa, dia patuh kepada MA berapa, 7 ke? Kaji, semua terkaji sendiri. Okay, tak dengan duk harap PM saya macam mana. Takkan saya nak hadap semua kantor kan. Pening, saya tak ada kerja pula. Lain bayar 1 juta, satu orang bayar 1 juta. Kaya, tak mungkin sanggup. Ini baiklah saya buat kerja lain. Daripada melayan orang, baik saya buat kerja saya, buat duit saya, cara saya. Best kan melayan orang? Jawapan dia tak best. Orang macam-macam perangai. Okay, kira-kira kita sampai sini je. Siapa yang berminat mendapatkan indikator dan screener saya dan masuk dalam support group, boleh PM saya dekat Telegram Game Berat Saham. Cari saya kat sana, Syeda FZ. Lagi apa ni? Mungkin nanti kita akan cuba buat meeting. Minggu ni mungkin tak sempat. Kita try minggu depan ke, kita buat meeting siapa yang beli indikator dengan screener lah. At least adalah kelebihan yang beli tu. Memang dah dapat macam-macam dah. Dapat support group, dapat library, nota-nota video, semua dah dapat dah. Screener pun dah dapat banyak dah. Cuma mungkin kita nak bersama-sama set up screener, bersama-sama set up satu indie, duduk sama-sama buat meeting online lah. Okay, nanti kita set up. Okay, kita sampai situ je. Okay, all the best. Jangan lupa esok tengok pagi-pagi. Tengok ni dulu. Sebab sekarang dia market tengah run, kita tak tahu keputusan dia macam mana dia tutup tu. So tengok edge market kadang-kadang masa pagi-pagi tu dah ada berita. Mungkin situ dia bagi hint kantor apa nak bergerak, kantor apa tengah nak gila, nak digoreng.
boleh ada idea kat sini. Lepas tu sini pun boleh juga. Lepas tu tengok dia punya ni shareholder ni menentang AQOQ ni, saya pun tak tahu nak sebut. Ni pun boleh tengok naik turun apa benda Allah ni. Overall global market lah, boleh tengok sini lagi. Godek-godek sendiri godek-godek. Investasi.com Malaysia ni Edge Market ni dengan KLC screener okey lah. Ada orang tengok The Star lah, macam-macam lagi. The Capital tu pun okey juga. Sebenarnya Telegram grup-grup ramai je orang update news macam-macam. Kadang kita masuk tu bukan nak semua kepala kita nak dapat sedikit idea, bukannya duk harap orang. Masuk dengan harap orang tu janganlah. Masuk untuk dapat ilmu, insya-Allah dapat ilmu. Kalau masuk harap orang, sampai bila pun kita harap orang. Bila rugi, salahkan orang. Saya sambung balik berhenti. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe.